Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan kita mendapat kelebihan, keberkatan, keampunan dan yang paling penting kita mengharapkan mardatillah, keredaan daripada Allah SWT. Baik, saya ingin membincangkan satu perkara yang penting yang kita mesti pelajari, yang kita mesti ambil tahu, iaitu kalau berlaku kematian, sama ada yang meninggal itu adalah ayah kita atau ibu kita. Saya melihat yang banyak dibincangkan, yang banyak dibicarakan, yang dipersoalkan, iaitu tentang macam mana cara nak uruskan jenazah ni, nak menguruskan daripada bermulanya memandikan, mengkafankan, menjembahyangkan dan dihantar ke tanah kubur hinggalah dikebumikan. Ini merupakan tuntutan fardu kifayah, alhamdulillah. Tetapi yang saya melihat yang mendukacitakan ataupun yang menyedihkan, selepas jenazah dikebumikan, apakah ilmu yang perlu kita tahu? Kerana bila berlaku kematian, yang kita mesti ketahui iaitu si mati kebarangkalian kemungkinan ada meninggalkan harta dan juga ahli waris. Jadi inilah yang tidak dipelajari, yang tidak diperbincangkan. Jadi saya mengambil kesempatan untuk menerangkan, iaitu bilanya berlaku kematian, kadang-kadang ada orang meninggal dunia, ada waris, ada harta. Ada orang yang meninggal dunia ada waris tapi tidak ada harta. Ada orang yang meninggal dunia ada harta tapi tidak ada waris. Dan ada juga orang yang meninggal dunia tidak ada waris dan juga tidak ada harta. Baik, sekiranya kalaulah seseorang itu, mungkin juga ahli keluarga kita meninggal dunia, dia meninggalkan harta dan juga ahli waris, apa yang perlu kita tahu? Yang perlu kita tahu, yang penting, segala harta yang ditinggalkan oleh si mati pada hari ia meninggal dunia, maka harta itu kalau kekal merupakan harta si mati, dia telah menjadi harta pusaka. Inilah yang perlu kita pelajari, yang kita perlu bincangkan. Bagaimana cara untuk kita nak menguruskan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati itu yang jarang dibincang, itu yang jarang diperkatakan. Sebab tu saya nak tekankan, kita mesti belajar, kita mesti ambil tahu, kita rujuk kepada orang-orang yang lebih mengetahui bagaimana tata cara yang betul untuk menguruskan harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kerana segala harta yang ditinggalkan oleh si mati itu telah pun menjadi harta pusaka. Harta pusaka si mati mesti diuruskan, mesti diagihkan mengikut hukum pusaka, undang-undang pusaka. Kita tak boleh ambil sesuka hati menggunakannya, terlebih-lebih kita memakannya. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat perlu kita beri perhatian. Kerana harta pusaka ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya kasih, kalau kita ambil, kita salah gunakan dan kita makan, kita ambil yang tak patut kita memilikinya, maka kita dituduh makan harta secara batil yang salah mengikut hukum syarak. Kerana banyak orang memikirkan itu makan harta batil, maka riba, judi, rasuah seumpamanya. Tapi ramai antara kita orang Islam yang tidak tahu, termasuk makan harta batil, menggunakan harta batil. Bila kita mengambil, kita makan harta pusaka yang bukan hak kita, itu merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau kita tidak patut memilikinya, kita ambil juga, kita makan juga, maka kita dituduh makan harta secara batil. Bila kita makan harta pusaka yang bukan hak kita, dan kata para ulama, orang yang makan harta pusaka bukan haknya, maka dia akan sentiasa dilanda musibah sepanjang hidupnya. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati dalam kita menguruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Kalau benar itu adalah harta pusaka, hendaklah kita uruskan mengikut hukum pusaka yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.